Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera everyone. Okay, so today we're going to proceed with chapter 8, Managing Communication. So hope you guys ready. Okay, first slide. Communication. What is communication? Communication is the transfer and understanding of meaning. So maksudnya komunikasi adalah penyampaian atau perhubungan yang menyampaikan sesuatu maksud. Okay. Transfer means the message was received in a form that can be interpreted by the receiver. Okay. Maksudnya transfer penghantaran tu, maksudnya penukaran penghantaran transfer lah. Okay. So mestilah dalam bentuk yang boleh difahami oleh penerima. Okay. So understanding the message is not the same as receiver agreeing with the message. Okay. Memahami itu bukan orang kata sama dengan apa yang orang kata receiver bersetuju. Okay. So maksudnya macam gini. Saya communicate dengan awak. Okay. Maksudnya saya sampaikan satu message kepada awak. So sama ada awak setuju atau tidak setuju, awak dianggap sebagai penerima message saya. Okay. So ada setengah message yang awak dapat tapi awak tak faham. Ada setengah message yang awak dapat dan awak faham. Tapi status awak adalah receiver, saya adalah sender. Okay. So komunikasi perlulah melibatkan dua pihak, yang menyampaikan dan juga yang menerima. Dia tak ada komunikasi seorang-seorang, tak ada. Itu bukan komunikasi seorang-seorang. Tu macam faham-faham lah Okay, seterusnya. What is communication? Kita sambung lagi. Kita ada interpersonal communication dan juga organizational communication. So internal communication, communication between two or more people. Okay, so kita bercakap dengan dua atau lebih orang. Okay. Organizational communication pula all the pattern, network and system of communication within an organization. So maksudnya network, rangkaian yang menghubungkan komunikasi yang berlaku di dalam organisasi. Contohnya macam kalau dekat Uniten ni kami staff, kami pakai Skype. Okay, Skype yang office punya. Memang gunakan email office. So kami boleh berinteraksi sesama kami. So macam you guys boleh berkomunikasi melalui Teams. Teams tu macam network lah. So you guys key in you guys punya email, you guys key in you guys punya password. Lepas tu you guys boleh communicate dengan kawan-kawan dalam kelas, communicate dengan lecturer, gunakan network itu. So, itu adalah organizational communication. So, seterusnya adalah function of communication. Kita ada control, kita motivation dan ada seterusnya kejap lagi ya. Okay. So, control. Formal and informal communication act to control individual behavior in organization. So, maksud komunikasi ni kita boleh gunakan untuk kontrol perangai pekerja dalam syarikat. So, maksudnya dalam bentuk teguran, dalam bentuk mungkin borak-borak, sambil tu kita tegur secara informal kan. So mungkin perli-perli, sebab setengah orang mungkin tak boleh kena marah atau tak boleh kena tegur, so kita macam perli-perli halus gitu. Okay, tu gunanya control. So dalam motivation, of course lah bila bos nak sampaikan motivation dekat pekerja bawahan, so melalui komunikasi lah, bercakap. Okay. Communication clarify for employees what is to be done, how well they have done it and what can be done to improve performance. So maksudnya bos kena bagi tahulah, maksudnya kena praise. Praise tu maksud macam puji. Puji pekerja, dengan itu dia orang punya motivation untuk bekerja dengan lebih, orang kata perform tu lebih naik lah, lebih motivasi lah. Lepas tu awak kena tunjukkan bahagian mana, maksudnya awak boleh terangkan bahagian mana yang kita boleh improve. Lepas tu apa yang dia orang kena buat. So benda tu boleh meningkatkan motivasi pekerja. So seterusnya adalah emotional expression. So melalui komunikasi kita boleh sampaikan kita punya emosi sebenarnya. Okay. So kadang-kadang kalau kita just bagi surat atau bagi email, so komunikasi tu macam tak sampai untuk sampaikan kita punya emosi. So mungkin perlukan verbally, percakapan untuk sampaikan kita punya emosi tu. Social interaction in the form of work group communication provides a way for employees to express themselves. So dengan komunikasi ni kita boleh tahu sebenarnya pekerja-pekerja kita punya perasaan, kita punya pekerja kita punya orang kata apa yang terbuku dekat hati. Kita boleh tengok berdasarkan dia punya emosi semasa dia bercakap. Okay. So, information, okay, menyampaikan informasi dalam syarikat.
Individual and work groups need information to make decision to do their work. So maksudnya bila ada satu informasi yang diperlukan untuk kita buat kerja, so benda tu haruslah di-communicate, tak boleh disimpan diam-diam. Okay. Method of interpersonal communication ni adalah method untuk interpersonal. Interpersonal maksudnya percakapan antara dua atau lebih orang lah. Okay. So message, a purpose to be conveyed. So message tu adalah apa benda yang kita nak sampaikan tu. Okay. So encoding maksudnya kita encode message tu atau convert message tu dalam bentuk simbol. Lepas tu akan disampaikan melalui channel dan channel tu akan sampai dekat penerima. So penerima akan decoding. Decoding tu maksudnya jadikan kod tadi kepada message. Itu cara macam mana sesuatu message tu disampaikan melalui rangkaian. Okay. Contoh macam bila awak WhatsApp dekat kawan awak. So WhatsApp tu awak tulis apa khabar. Bukannya apa khabar tu yang dihantar dekat WhatsApp kawan tu sebenarnya. Sepanjang perjalanan tu dihantar dalam bentuk simbol dan juga coding. Siapa-siapa pernah tengok cerita Matrix. So dan cerita Matrix itu adalah contoh message-message yang di-encodekan dalam bentuk kod. Okay. So kenapa dijadikan dalam bentuk kod ni? Sebab kod ni lebih ringan dan mudahkan pergerakan message untuk bergerak. Okay. So seterusnya. Communication process. The 7 element involved in transferring meaning from one person to another. So ini adalah orang kata elemen-elemen yang terlibat dalam pemindahan message daripada seorang penyampai kepada penerima. Okay. Kita ada noise juga. Noise ni adalah gangguan sebenarnya. Kalau tengok dekat situ, any disturbance that interfere with the transmission, receipt or feedback of a message. So, sebarang gangguan yang mengganggu daripada satu message itu sampai kepada receiver, itu adalah noise. Okay. So kadang-kadang tak tahulah awak pernah kena ke tak, tapi saya pernah kena dulu. Saya call orang lain, masa tengah cakap dengan orang tu, tiba-tiba saya dengar ada suara orang lain dalam percakapan tersebut. Maksudnya ada noise yang interfere saya punya line dengan saya punya kawan. Itu adalah noise contoh. Tapi sekarang saya dah improve dah. Saya dah tak pernah lagi tak pernah lagi kena masalah macam itu. So memang syarikat telekomunikasi sekarang banyak improve untuk mengelakkan noise ni daripada mengganggu maksudnya trafik itulah trafik yang orang kata rangkaian yang menyampaikan menghubungkan kita dengan orang tu bertindih antara satu sama lain. Okay. So then seterusnya. So ini adalah communication process. So take note So communication process tengok daripada sender yang warna orange belah kiri tu. Sender akan encode message tu. Lepas tu akan dihantar melalui satu medium dan dihantar kepada receiver. Receiver akan decode dan juga baca message tersebut. Okay. So itu adalah satu proses lah macam mana message tu boleh berjalan dari sender kepada receiver. Okay. So then seterusnya noise. Noise ni akan mengganggu perjalanan proses communication ni. Okay. So dia boleh mengganggu masa tengah encode. Maksudnya kita hantar benda lain, orang tu macam tak boleh baca. Mungkin message tu macam error ke apa. Tu maksud ada noise yang berlaku lah. Lepas tu noise juga boleh mengganggu dekat medium. Medium tu maksudnya kita hantar melalui WhatsApp tapi bounce balik dekat kita. Sedangkan orang tersebut line ada, kita pun ada. Tu maksud ada gangguan, ada noise, ada interference. So sama juga macam decode, kita hantar kat orang tu lain, jadi kat orang tu mungkin ikonnya lain. Macam tu. Okay. So, okay, saya teruskan. So, seterusnya kita ada non-verbal communication. Komunikasi bukan bentuk verbal, bukan bentuk percakapan. Okay, dia ada banyak cara sebenarnya. Okay, so kita ada body language di mana gesture, facial figures and other body movement that convey meaning. So, ini adalah contoh orang kata non-verbal communication yang paling mudah kita fahami, dari mana kita boleh tengok orang tu punya facial impression. Okay. So kalau orang tu cakap macam happy tapi muka dia ketat, tak apa, kita tak payah cakap apa-apa pun. Kita diam je tengok muka dia. Bila dalam kelas ke atau dalam meeting ke apa, kita tengok muka dia macam sayup je. Kita tahu mungkin ada something wrong dengan dia. Mungkin ada orang tak sihat ke, atau jis ni tak sihat ke, atau mungkin putus bercinta ke, atau mungkin ada masalah keuangan ke. Kita boleh nampak melalui facial expression atau facial figure. Okay. So yang lain gesture. Gesture dari segi mungkin body language,
Mungkin dari segi pergerakan tangan. Mungkin dari segi, okay, paling senang bila awak cakap dengan seseorang, okay, nak tahu orang tu tipu ke tak, tengok anak mata dia, tengok mana. So, bila awak cakap, awak ambil duit saya. Bila dia kata tak, tapi mata dia tak convincing yang dia tu tak. Kan kita boleh baca kan mata orang kan? Macam itulah. Tak pun lain mungkin, okay, kalau misalnya kita dalam perbincangan, tiba-tiba ada seseorang ni, dia tak cakap pun, dia cuma buat macam ni je. So kita tahu, mungkin meeting kita tu terlalu membosankan, atau mungkin dia ni ada kerja lain tapi terpaksa masuk meeting dalam keadaan terpaksa atau tak ikhlas. Macam itulah. Itu adalah contoh body language. Okay. So let's say kita ada verbal intonation and emphasis given to word and phrases that convey meaning. Okay. So ni lebih kurang pada tona percakapan sebenarnya. Okay. Contohnya macam bila saya tanya, contohnya saya tanya dekat Siti. Siti, awak sihat? Maksudnya saya tanya dalam keadaan yang positif. Tapi kalau misalnya saya tanya macam, saya pertanyaan tu lebih general, jawapan. Kalau Siti cakap macam, sihat. Maksudnya kita tahu Siti okey. Siti maksudnya dia ikhlas lah. Dan dia bila bercakap dengan kita tu, dia dalam keadaan yang free and easy. Macam senang hati. Okay? Tetapi kalau Siti punya jawapan lebih kurang macam ni lah. Biasa budak-budak lah jawab macam ni. Sihat. Maksud kita tahu sihat itu sihat tak ikhlas. Sihat itu sihat terpaksa. Okay? So sama juga macam budak kecil. Bila kita kadang-kadang benda paling mudah. Macam ni budak kecil kita ajar dia macam okay, kita menjanjikan sesuatu. Kita kata okay, tolong buat ni, nanti kita bawa pergi beli aiskrim. Tapi bila dia dah siap buat kerja tu, kita pun bagi alasan yang macam esok beli aiskrim. Nanti dia akan ada alah, yelah, dia punya bunyi tikus yang kita dah tahu dah itu adalah intonasi tak puas hati tu. Okay. So then seterusnya. Okay, baiklah. Seterusnya masuk pada comparison of communication method. Ni adalah perbandingan berdasarkan beberapa faktor. Okay, yang pertama adalah high feedback potential. So maksudnya kadar maklum balas semula daripada customer. Okay, atau mungkin daripada kawan-kawan. Okay. So kalau yang high feedback potential, contoh macam face to face, telefon atau computer conference. Contohnya macam kita nak minta feedback dia immediate feedback. Okay. Contoh macam kita nak survey atau kita nak minta sokongan dan pandangan. So kita nak jawapan tu urgent. So melalui face to face, telefon dan computer conference di mana mereka akan buka webcam. So dia punya feedback potentialnya lebih tinggi. Berbanding kalau kita buat publication di mana kita buat poster atau kita buat banner. So kita minta kat situ siapa yang ada sebarang cadangan dan idea boleh hubungi this person. Tapi dia punya feedback potential dia rendah. Maksudnya kadar orang yang maksudnya kita nak jawapan tu cepat tapi tak semestinya akan dapat cepat. Kadang-kadang dapat lambat, kadang-kadang orang tak tengok pun kita punya orang kata apa suruh hubungi siapa tu kan. Seterusnya high complexity capacity. Maksudnya kalau soalan-soalan yang melibatkan jawapan yang rumit, contoh macam pendapat, idea di mana memang perlukan orang kata isi hati seseorang itu. So cara face to face adalah cara yang terbaik. Okay, tetapi kalau kita nak dapatkan satu orang kata info yang kompleks daripada customer, so kalau gunakan bulletin board, so kita nak minta wakil untuk sampaikan, so dia punya kadar kita nak dapatkan customer punya respon tu agak rendah. Okay. Seterusnya high breadth potential, maksudnya bila kita nak sampaikan info yang pelbagai kepada customer atau mungkin kepada kita punya kawan-kawan. Okay. Melalui face to face kita nak terangkan lagi mudah. Melalui bulletin board kita boleh tunjukkan cabang-cabang, kita boleh tunjukkan dalam bentuk mind map. Sama juga dalam bentuk email. Tetapi kalau kita tunjukkan, tengok belah kanan low breadth potential. Kalau kita hantar dalam bentuk surat atau mungkin dalam bentuk audio dan video tip, kita nak terangkan banyak sangat rangkaian, orang akan pening dan mabuk. So kalau hantar by surat, berapa jela surat nak kena tulis. So susah kalau kita nak sampaikan rangkaian masuk info tentang rangkaian. Okay. Dan seterusnya adalah high confidentiality. Dari segi macam orang kata
PNC lah, private and confidential. Kalau melalui face to face lagi mudah sebab kita akan bercakap dengan dia depan-depan dan info tersebut senang kita nak simpan. Atau melalui voicemail. So orang tu hantar voicemail dan kita boleh simpan dan lock dekat dalam kita punya sistem. Tetapi kalau low confidentiality maksudnya private and confidential tu lebih rendah melalui publication, bulletin board, audio video tape, teleconference, di mana benda tersebut bukan direct kepada seseorang tapi lebih kepada public. So susah kita nak jaga PNC. Okay. Okay, baiklah, seterusnya kita akan masuk pada barriers to communication. Apakah orang kata halangan-halangan kepada komunikasi? Okay. So kita ada filtering. Filtering ni adalah the deliberate manipulation of information to make it appear more favorable to the receiver. Maksudnya kita sampaikan satu message kepada receiver, tapi receiver memilih untuk filter message kita tu. Dia cuma nak dengar bahagian dia nak dengar je. Yang bahagian selebihnya dia tak nak dengar. Itu adalah filtering. Okay. So dan seterusnya adalah information overload. Terlalu banyak information disampaikan sampai receiver rasa macam tak faham. Sampai receiver rasa macam banyak sangat benda nak digest. So mereka memilih untuk tidak dengar message tersebut. Atau mungkin menggunakan jargon. Jargon ni adalah specialized terminology or technical language that members of a group use to communicate among themselves. So maksud kita menggunakan term-term yang hanya kita je tahu, tetapi receiver tidak tahu. So tu adalah barrier to communication lah. So receiver takkan faham apa yang kita cuba sampaikan sebab yang faham tu hanya klik-klik kita je. Okay. So then seterusnya, macam mana kita nak overcome barrier? Okay. So yang pertama adalah use feedback. Maksudnya bila kita dah sampaikan message kepada seseorang, so kita tanya dia, faham tak message yang saya sampaikan? Faham tak info yang saya sampaikan? Okay. So dia kalau tak faham, kita cubalah fahamkan dia. Okay, seterusnya adalah simplify language. Menggunakan language yang mudah difahami. Janganlah bila kita ni orang kata mahir dalam satu bidang tu, lepas kita terangkan dekat orang atau kita sampaikan info pada orang menggunakan orang kata pemahaman yang bombastik, menggunakan bahasa yang tinggi ala-ala Oxford punya level punya bahasa gitu. Tak bolehlah macam gitu. Kita kena gunakan bahasa yang paling mudah untuk difahami oleh customer kita. Okay. Seterusnya adalah active listening. Listening for full meaning without making premature judgment or interpretation. Maksudnya kita dengar atau kita terangkan message kita sepenuh-penuhnya sebelum kita benarkan orang untuk buat judgment. So kalau boleh, kalau kita sebagai listener, kita dengar message tersebut sampai habis baru kita interpret. Jangan kita orang kata baru separuh jalan kita dah buat judgement. Tak bolehlah macam itu, takut kita salah faham. So ni adalah active listening behavior. Ni adalah behavior lain untuk active listening. So show empathy, letak diri kita kat tempat dia. So kita kena fahamlah situasi tersebut. Mereka bersungguh nak sampaikan. So kita sebagai pendengar, kita kena aktif lah dalam mendengar apa yang dia cuba sampaikan. Tunjuk some empathy. Okay. Show interest by making eye contact. So, bila orang terangkan sesuatu, tengok mereka dekat mata mereka. Maksudnya kita buat eye contact lah. Kalau mereka terangkan tapi kita duduk tengok benda lain, main telefon lah apa semua, nampak macam kita tak berminat. So, orang yang nak sampaikan tu pun akan rasa tak semangat. So, yang ketiga adalah exhibit affirmative head nods and appropriate facial expression. So, tunjukkan facial expression yang betul dan juga kita kan macam ni, kalau kita concentrate, kita faham, kita akan auto ngangguk. Macam kita faham. So maksudnya kita memang aktif mendengar apa yang dia cuba sampaikan. Okay. Dan seterusnya kejap ask question. Bila kita bertanya, maksud kita cuba untuk memahami apa yang dia cuba sampaikan. Okay. So soalan tersebut mestilah berkaitan dengan apa yang dia cuba sampaikan. Jangan tanya soalan yang lari topik. Okay. Seterusnya adalah avoid distracting action or gesture. Jangan buat aktiviti yang boleh mengganggu perhatian orang. Okay. So orang lain tengah duduk dengar, kita pun duduk dengar. Lepas tu kita tiba-tiba bangun, kita buat TikTok. Sah-sahlah kita ni dah distract orang lain yang cuba untuk mendengar apa yang cuba disampaikan. Okay.
Seterusnya adalah paraphrase what being said. So maksudnya kita kita fahamkan apa yang dia cuba sampaikan. Lepas tu kita cuba buat pemahaman sendiri berdasarkan apa yang dia cuba sampaikan. So menunjukkan anda betul-betul faham apa yang cuba disampaikan. Dan seterusnya adalah do not interrupt. Jangan ganggu orang tengah present. So orang tengah present awak tanya. Lepas tu orang tu pun terus cloud dah apa yang dia nak present lah. Tak boleh lah macam gitu. Okay. So, formal versus informal communication. So, kalau formal communication, communication yang berlaku dalam syarikat. Communication that takes place within prescribed organisation work arrangement. So, komunikasi yang berlaku dalam syarikat between awak sebagai pekerja kepada pekerja lain, awak sebagai pekerja kepada bos, awak sebagai pekerja kepada top management. So, formal communication tu perlu dijalankan dalam syarikat. Tetapi kalau informal communication, communication yang tidak semestinya berlaku dalam syarikat. Tapi mungkin berlaku di luar, tapi benda tu mungkin melibatkan kerja. So kita boleh panggil sebagai informal communication. Okay. So, direction of communication. So, ini adalah arah-arah komunikasi. Kita ada town hall meeting, informal public meeting where information can be relayed, issue can be discussed or just is a way to bring employees together to celebrate accomplishment. So, town hall meeting adalah bila kita panggil semua pekerja kita sebagai bos duduk di tengah, kita sampaikan amanat baru, lepas visi dan misi syarikat, mungkin kita terangkan kejayaan kita di masa-masa lalu. Lepas tu kita minta pendapat daripada orang. So, kita kumpulkan semua pekerja satu tempat supaya semuanya ada satu pemahaman. Itu adalah town hall meeting. Seterusnya ada downward communication. Communication that flow downward from manager to employee. So, komunikasi yang berlaku daripada pihak atasan kepada orang bawahan. So, apa contoh komunikasi yang berlaku daripada pihak atasan kepada bawahan? Macam arahan untuk kerja atau mungkin penerangan tentang salah tingkah salah laku. Lepas tu mungkin nak sampaikan satu info. Itu adalah komunikasi yang berlaku dari atas ke bawah. Downward communication. Seterusnya kita ada upward communication. Communication yang berjalan daripada employee kepada pihak atasan. So contohnya macam kita nak bagi tahu tentang laporan keuangan kepada pihak atasan. Atau mungkin kita nak sampaikan report. Atau mungkin kita nak tunjukkan kita punya hasil kerja. Nak present hasil kerja. So kita bagi tahu kepada pihak atasan. So, seterusnya adalah lateral communication. Lateral communication ni adalah communication that take place among any employees on the same organisation level. So, bila pekerja di satu level berbincang atau berkomunikasi dengan pekerja di level yang sama tapi di department lain, itu adalah lateral communication atau kita panggil komunikasi mendata. Okay. Contoh macam supervisor sesama supervisor. Lepas tu mungkin admin kepada admin atau mungkin customer service kepada customer service. So adalah lateral communication. Tetapi kita ada diagonal communication. Diagonal communication adalah communication yang merentas. Communication that cuts across work areas and organisation level. Contohnya macam saya pekerja di department lain tapi saya report kepada bos department lain. Bukan bos saya. Itu adalah diagonal communication. Atau mungkin bos dari department lain sampaikan info kepada pekerja kepada department lain. Okay. So, orang kata macam persilangan komunikasi. Kenapa boleh berlaku macam ni? Contohnya kalau bos saya buat salah. Contoh bos saya bahasa kasar macam makan gaji buta. Okay. Waktu kerja, dia pergi bercuti pula. Tak boleh bercuti. Waktu bekerja, dia ada kat rumah. Dia lepak-lepak kat rumah, tidur kat rumah. Tetapi kalau waktu macam meeting ke apa semua, dia ada. Jadi kita macam tak puas hati. Jadi kita nak sampaikan kepada siapa? Kita sampaikan kepada bos daripada department lain. So, bos daripada department lain akan, maksudnya kita sampaikan kat bos department lain lah untuk dengar suara hati kita. Macam itulah. Okay. So, seterusnya adalah organizational communication network. Ini adalah network untuk komunikasi dalam organisasi. Okay. So, kita ada communication network. The variety of pattern of vertical and horizontal flow of organizational communication. So, perjalanan network punya komunikasi atau saluran komunikasi yang berlaku dalam syarikat. Contohnya macam saya sebagai orang kata macam pensyarah biasa. So, saya nak message dengan
mungkin timbalan dekan yang berada di Bangi. So, saya ada satu network dalam syarikat yang bolehkan saya hubungan dia dengan cara yang lebih mudah. Saya tak perlukan saya jumpa face to face, tapi saya boleh pakai Skype syarikat sahaja. Cari nama dia dan saya boleh chat macam biasa. So, ni adalah orang kata gabungan network-network atau saluran-saluran di dalam satu syarikat, di mana membolehkan kita nak berbincang atau sampaikan sesuatu kepada sesiapa sahaja dalam syarikat. Okay. Seterusnya adalah Grapevine, the Informal Organisation Communication Network. Grapevine ni adalah orang kata perbualan yang dipilih untuk tidak berlaku secara formal. Okay. Contohnya macam ada seseorang pekerja ni, dia nak bagi tahu kat bos dia yang dia ni ada masalah, tapi dia tak nak cerita dekat office, tak nak make it formal. So mungkin dia ajak bos dia pergi minum, lepas tu dia pun bercerita lah, saya ada masalah. So bercakap dengan cara very informally. Okay. So, seterusnya adalah workplace design and communication. Ini adalah orang kata susun atur tempat kerja dan komunikasi. So, kita boleh buat konsep open workplace. Workplace with few physical barrier and enclosure. So, kita buat tempat kerja yang kurang halangan dan kurang orang kata penghadang lah antara kita dengan pekerja lain. So, kalau kita tengok konsep dalam gambar tersebut, dia tak ada dinding-dinding. Semua orang boleh bekerja bersepah-sepah, tapi tak ada penghadang yang menghalang dia untuk berkomunikasi dengan orang lain. Okay. Dia bukan dalam bilik-bilik atau dia tak ada kubikel-kubikel. Dia lebih santai cara kerjanya. Okay. Seterusnya, kita ada network system. Oh, tak ada pula. Tak ada penerangan. Okay, so kalau kita tengok yang tadi tu ada yang open space kan. Then dia ada closed space. Okay, tak ada slide pasal closed space. Closed space ni maksudnya bila setiap pekerjaan syarikat diletakkan dalam bilik-bilik khas. Okay, untuk ruangan lebih privacy. Contohnya biasanya akan berlaku macam itu dekat universiti lah. Setiap pensyarah dia ada kubikel dia sendiri, ada bilik dia sendiri sebab dia ada banyak orang kata aktiviti atau banyak tugasan kerja dia yang kena kerja hanya diri dia saja. Okay. Contoh macam dari segi documentation, dari segi preparation of exam paper. Benda-benda tersebut adalah hasil kerja dia seorang. Tidak melibatkan orang lain. Jadi mereka perlukan ruangan yang lebih privacy untuk mereka jalankan kerja mereka. Okay. So dan seterusnya, how technology affect managerial communication. Macam mana teknologi ni boleh affect kepada komunikasi daripada manager. So network system. In a network system, an organization computers are linked. Organizational members can communicate with each other and tap into information whether they are down the hall, across town or halfway across the world. So kita ada network system di mana membolehkan arahan tersebut disampaikan walau di mana sahaja kita berada. Okay. So either kita ni berada dekat pelosok dunia di mana sahaja atau mungkin bos kita berada kat area mana sahaja, arahan tersebut masih boleh disampaikan dan diterima walau di mana sahaja kita berada. Okay. Selain kita ada wireless capabilities. Wireless communication technology has the ability to improve work for manager and employees. So, kalau tengok sekarang wireless communication technology ni banyaklah di mana telefon pula, di mana sekarang internet access dalam bentuk wireless. Okay. Jadi kita tak perlu nak berada dekat satu port tu dalam jangka masa yang lama. So di mana ada wireless, di situ kita boleh kerja. So seterusnya, current communication issue ni adalah isu-isu terkini tentang komunikasi. Managing communication in internet world, legal and security issue, inappropriate use of company email and instant messaging, loss of confidential and proprietary information due to the inadvertent or deliberate dissemination to hackers. So, ini adalah antara masalah pertama kalau misalnya berlakunya orang kata komunikasi, okay, dalam dunia internet. So, kita ada legal and security issue. So, masalah dari segi penggunaan email syarikat dan juga mungkin mesej syarikat. So, sepatutnya digunakan untuk perbincangan mengenai hal kerja tapi digunakan untuk urusan peribadi. Salah lah tu. Lepas tu seterusnya mungkin dari segi penggunaan aset syarikat sepatutnya digunakan untuk kerja tetapi kita gunakan tu untuk harta sendiri atau buat kerja sendiri. Okay. So seterusnya adalah lack of personal interaction.
Being connected is not same as face-to-face contact. Difficulty occurs in achieving understanding collaboration in virtual environment. So, sebenarnya bila ada internet, semuanya kita buat meeting, maksudnya perjumpaan, meeting, semuanya kita buat by online. Sebenarnya tak sama dengan face-to-face sebenarnya. Okay. So, bila kita berjumpa depan-depan, kadar pemahaman tu lebih tinggi. Lepas tu kadar penyampaian also lebih mudah untuk difahami berbanding online sebenarnya. Sebab online awak hanya dengar suara, tapi yelah bila tengok komputer dah lama tak siap untuk mata. Bila pakai headphone lama-lama pun tak siap untuk telinga kan. Jadi maksudnya kita nak betul-betul fokus apabila satu mesej disampaikan tu boleh, tapi bukan dalam jangka masa yang panjang. Okay, jadi susah. Lepas tu interaksi pun also susah. Kalau internet saya kuat tapi internet receiver saya tak kuat. So saya sampaikan kat dia tapi dia respon saya dengar bunyi macam jadi macam susahlah kita nak dapatkan orang kata intipati dari perbincangan atau mungkin message daripada meeting. Okay. So seterusnya communication and customer service. Okay. Melalui komunikasi teknologi baru, okay. So cara kita nak komunikasi dengan customer also lebih improvise, okay. So communicating effectively with customer, recognize the three component of customer service delivery process. Kita ada the customer, the service organisation dan juga the service provider. Develop a strong service culture focus on the personalization of service to each customer. Listen and respond to customer. Provide access to needed service information. So, apabila kita perkenalkan macam teknologi atau mungkin cara komunikasi baru dengan customer. So, apa komponen yang penting kat sini adalah customer itu sendiri sebagai penerima mesej dari kita. Yang kedua adalah service organisation. Service organisation maksudnya service provider atau message provider yang nak menyampaikan message kepada kita punya klien. Dan juga service provider. Service provider tu maksud siapa yang akan provide service tersebut. So dalam term yang lebih mudah, kalau syarikat nak sampaikan message kepada pekerja melalui saluran apa. Kalau saluran telefon pakai line apa. Kalau saluran internet pakai line apa untuk internet tersebut. Itu adalah contoh bawah. Inilah yang pertama, 3 component of consumer service delivery process. Yang kedua adalah develop strong service culture focus on the personalization of service to each customer. So, bila kita berhubungan customer, macam mana cara nak pastikan dengan menggunakan komunikasi tersebut, kita boleh timbulkan satu budaya atau satu hubungan yang kuat dengan customer. Yang pertama adalah listen and respond to customer. Bila customer bertanya, customer bagi pendapat atau customer complain, kita dengar dan kita buat action berdasarkan apa yang customer tersebut laporkan. Okay. Yang kedua adalah bagi semua informasi yang customer perlukan. Okay. Contoh macam saya bekerja sebagai service provider. So ada klien-klien yang contact saya nak tanya info tentang mungkin package terkini atau mungkin tawaran harga terkini. So saya pun sampaikanlah semua informasi yang mereka nak dalam masa yang singkat. Contohnya macam kalau dia minta sekaranglah saya bagi macam itu. Okay. So dengan cara itu hubungan saya sebagai wakil syarikat, which is syarikat dengan customer akan lebih rapat di mana kita menjaga hubungan dengan kita punya customer. Okay, seterusnya adalah getting employee input. In today's challenging environment, companies need to get input from their employees. Okay, so dalam kita nak menjadi orang kata berjaya kini hari, so kita kena dapatkan input daripada employee kita juga. Okay. So kita tidak boleh orang kata hanya minta pendapat daripada customer. Kerana employee kita also ada pendapat juga. So dengan cara itu mungkin kita boleh buat suggestion box. Manager do business in a today world where you cannot afford to ignore such potentially valuable information. So sebenarnya employee input ni adalah satu informasi yang sangat penting. Contohnya macam ini bila pekerja di bank. Okay. Kalau awak tengok bahagian customer service yang kat depan, bila masuk-masuk je awak nampak ada orang akan entertain awak. Ya cik nak pergi main nak atas urusan apa. So cik minta IC dengan lesen nak verify. So cik ni okay. So kita tengok orang yang bahagian depan ni dia entertain customer. Then bos atasan dia tak pergi entertain customer.
So, idea-idea daripada orang yang jumpa dengan customer ni, sebenarnya dia orang yang banyak kumpul idea, banyak kumpul orang kata suggestion daripada customer. Dia orang juga yang boleh tahu komplain pada customer. So, melalui, maksudnya mereka ni lah yang akan jadi penyampai info kepada pihak dalaman dan pihak atasan. Okay. So sebab itu suggestion box tu wujud supaya manager boleh tahu apa yang patut diimplement dalam syarikat untuk memudahkan aktiviti urusan dan juga proses. Okay. So kita boleh anggap ni dia orang ni macam frontliner lah dekat dalam syarikat. So seterusnya adalah communicating ethically. So bila kita berkomunikasi penuhlah dengan penuh etika. Kita tidak boleh buat kepala sendiri bila kita berkomunikasi. Mungkin boleh menyentuh isu sensitivity, perkauman, agama, bangsa atau mungkin boleh menimbulkan keraguan atau mungkin kalau kita salah cakap boleh customer boleh orang rasa macam tak confident dengan barangan kita, okay? So kita perlulah berkomunikasi dengan penuh etika, okay? Communication that includes all relevant information is true in every sense and is not deceptive in any way. So maksudnya kita perlu sampaikan komunikasi yang betul dari semua aspek, lepas tu masuk akal dan juga informatif, okay? So, tamat dah sudah chapter ini. So, take care everyone. Macam biasa kalau tak faham, jangan lupa screenshot dan hantar saya. Okay, stay safe everyone. Take care. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.